calon Perikatan Nasional Hulu Kelang Muhammad Azmin Ali berkata dirinya bukan seorang pengkhianat. Sebaliknya, kata Azmin, pengkhianat sebenar ialah orang yang berjanji untuk menurunkan harga petrol tetapi tidak melakukannya. Walaupun dia tidak menyebut nama, difahamkan Azmin merujuk pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, yang mana saya khianat, yang mana saya lari. Yang lari itu yang lari dari Pematang Pauh pergi bertanding di Port Reserve. Saya bukan pengkhianat bila saya tak sokong dia. Dia kata saya pengkhianat. Yang pengkhianat itu janji nak turun harga minyak, tak buat. Dia nak lawan kleptokrat tapi akhirnya jadi nombor 2. Ini bukan kali pertama Azmin tampil mempertahankan dirinya yang dilabel pengkhianat itu. Pada masa lalu, Azmin pernah mengungkit langkah kajang yang didakwa bertujuan mencatur Anwar sebagai Menteri Besar Selangor pada 2014 dan langkah Port Reserve untuk mencapai cita-cita Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri. Azmin sering digelar pengkhianat oleh penyokong PH kerana peranannya dalam langkah syaratan menyebabkan kerajaan PH tumbang pada 2020. Ketika itu, keputusan bersatu dan 10 ahli Parlimen PKR yang diketuai Azmin berpaling tadah daripada PH pada Februari 2020 menunturkan pentadbiran PH dan membuka jalan untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Pengerusi Barisan Nasional Kedah, Mak Zee Khalid berkata, gelombang besar penolakan BN di Kedah seperti yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 telah reda dan berlalu. Secara peribadi, Mak Zee berkata dia yakin akan berlaku perubahan di Kedah pada pilihan raya negeri kali ini. Katanya gelombang yang berlaku pada November tahun lalu memang sangat besar hingga membolehkan Perikatan Nasional mendapat terlalu banyak undi. Tetapi dalam PRU 14 iaitu sebelum gelombang itu wujud, PAS cuma menang 15 kursi sahaja dan tidak dapat menubuhkan kerajaan. Yang menubuhkan kerajaan ketika itu adalah Pakatan Harapan sebelum kerajaan itu diambil alih oleh PAS di tengah jalan. Kini gelombang dalam PRU 15 sudah tiada dan kita kembali dalam keadaan asal. Pada PRU 15 November lalu, PM memenangi 13 daripada 14 kursi parlimen yang dipertandingkannya. Mereka tumbang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Mukris yang pernah menjadi Menteri Besar sebanyak 2 kali. Malah kedua-dua mereka hilang wang pertaruhan masing-masing. Tambah Mak Zee, jadi tanpa ada gelombang dan angin yang kuat itu, maka saya jangkakan akan berlaku persaingan sengit melibatkan PN dengan gabungan BN serta PH bagi memerintah negeri ini. Pada pilihan raya 2018, BN digulingkan selepas Pakatan Harapan memenangi 18 daripada 36 kerusi, manakala PAS berjaya mendapat 15 kerusi. Bagaimanapun, kerajaan negeri pimpinan PH tumbang pada 2020 menyebabkan pemimpin PAS Muhammad Sanusi Makno menggantikan Mukris sebagai Menteri Besar. Mengulas lanjut, Mak Zee berkata rakyat Kedah mula menyedari betapa mereka tidak boleh menolak BN begitu sahaja setelah melihat perbezaan khidmat antara wakil rakyat BN dan PN di kawasan tersebut. Katanya dalam PRU 15 yang datang, pada waktu itu bukan angin biasa-biasa, sebaliknya ribut taufan yang menyerbahi PN. Penilaian untuk mengundi sudah tidak bergantung kepada khidmat, tetapi lebih kepada sentimen agar terus menolak BN walau siapa pun calonnya. Disebabkan itu, saya sering ingatkan agar rakyat mengundi kerana perkhidmatan dan bukan kerana gelombang. Fikir semula apa manfaat yang mereka terima jika sekadar menderu mengikut gelombang tanpa menilai perkara-perkara lain termasuk khidmat bakal diberikan wakil rakyat. Presiden MIC SF Venus Warren menafikan dakwaan bahawa 20 bahagian parti itu di Selangor akan menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di negeri itu. Ini susulan dakwaan Setiausaha PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir, bahawa pemimpin daripada 20 bahagian MIC Selangor telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PN bagi menyatakan sokongan terhadap gabungan itu. Katanya tidak betul. Mustahil 20 MIC bahagian negeri Selangor berikrar sokong PN tanpa pengetahuan pucuk pimpinan. Mesej kepada ahli MIC daripada kepimpinan adalah jelas, iaitu menyokong calon BN sahaja. Terdahulu, Roslan mendakwa Timbalan Pengerusi PN Selangor, Yunus Hairi, bertemu 20 pimpinan MIC seluruh Selangor dan mereka menyatakan akan memberi sokongan kepada calon-calon PN pada PRN ini. Sebelum ini dilaporkan seramai 50 pemimpin MIC dari Selangor menyokong calon PN di negeri itu. K. Patiba yang mengetuai kumpulan berkenaan mendakwa mereka beralih sokongan kepada PN setelah MIC tidak dilayan secara adil oleh BN dan PH selain mendakwa gabungan itu mengabaikan nasib kaum India di negeri itu. Patiba turut muncul di pentas PN yang dihadiri pengerusi PN Selangor, Azmin Ali di Tanjung Karang. Dalam ucapan di majlis itu, Azmin berkata, Patiban dilantik mengetuai Sekretariat Kelab Penyokong PN bagi kaum India dan bertanggungjawab bagi zon Selangor Utara. Susulan itu, Patiban yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MIC digantung keahlian yang berkuat kuasa serta-merta. Sebelum ini, beberapa sumber MIC memberitahu terdapat kekeliruan dalam kalangan ahli dan penyokong MIC berhubung peranan mereka dalam PRN pada 12 Ogos ini. Menurut sumber, keputusan rasmi MIC sebelum ini ialah menyokong PH di peringkat pusat tetapi tidak akan berkempen untuk calon gabungan berkenaan dalam PRN. Katanya, pendirian parti ini hanya akan turun berkempen bagi calon BN sahaja. Maka untuk kawasan Dewan Undangan negeri yang tidak ditandingi BN, adakah ahli MIC bebas berkempen untuk calon pilihan mereka? Seperti MCA, MIC sebelum ini membuat ketetapan untuk tidak meletakkan sebarang calon di mana-mana kerusi dalam PRN di 6 negeri bulan depan.
Bagaimanapun, kedua-dua parti itu memberikan komitmen untuk membantu kempen calon BN. Tindakan dua parti komponen BN itu dibuat selepas mendapati mereka diketepikan daripada rundingan pembahagian kursi antara BN dan PH. Pejabat Sultan Perak telah membuat laporan polis Sabtu lepas berhubung tindakan seorang wanita memuat naik satu klip video yang mengaitkan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dikatakan bagi tujuan meraih kepentingan politik. Orang kaya bendahara Seri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin dalam kenyataan berkata perbuatan itu bukan sahaja tidak beretika, malah secara tidak langsung mencemarkan nama baik baginda selaku Sultan yang memerintah negeri Perak. Beliau berkata cara klip video itu diolah setelah mengaitkan dan mengheret secara langsung atau tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik kepartian. Katanya, ditegaskan bahawa DYMM Sultan Nazrin Muizzuddin Shah tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik. Katanya video yang ditularkan itu merupakan petikan sebahagian kecil titah Sultan Nazrin. Di Majlis Wacana Perpaduan Ummah bertemakan Perpaduan Ummah, Harapan, Realiti dan Cabaran, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada 19 Februari 2013. Muhammad Zahidi berkata tindakan yang dilakukan itu dipercayai bertujuan mempengaruhi pengundi agar penyokong PAS dalam suasana menjelang pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos 2023. Beliau berkata titah baginda itu syarat menghuraikan sejarah antara PAS dan UMNO selain peringatan kepada kedua-dua parti untuk mencari jalan menjalinkan persefahaman dan kerjasama meskipun memilih pendekatan politik yang berbeza. Katanya titah baginda mengandungi 7,500 patah perkataan dan mengambil masa 90 minit semasa dizahirkan. Bahagian yang memuji PAS hanyalah petikan pendek, begitu juga pujian terhadap UMNO. Baginda memberikan ulasan seimbang antara dua buah parti politik Melayu itu dan turut menzahirkan peringatan agar kegairahan mendapatkan sokongan politik dan kuasa jangan sampai memecah belahkan bangsa dan memusnahkan negara. Tan Sri Anwar Musa mendakwa ramai kalangan pemimpin dan ahli UMNO akan meninggalkan parti itu. Tanpa menyatakan beberapa ramai seperti dakwaannya itu, Pengerusi Muafakat Nasional itu berkata satu pengumuman mengenainya akan dibuat 4 Ogos ini yang turut dihadiri Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya kita akan buat pengumuman penting termasuk pengisytiharan ramai pemimpin dan ahli parti serta mantan ketua setiausaha dan bekas exco yang akan keluar daripada UMNO. Ini bukan sahaja dalam kalangan pemimpin dan ahli dalam Parlimen Ketereh, malah beberapa kawasan lain. Bekas ahli Parlimen Ketereh itu mendakwa tindakan pemimpin dan ahli keluar daripada UMNO berikutan rakyat sudah tidak yakin dengan perjuangan parti berkenaan. Katanya gelombang krisis keyakinan kepada UMNO sudah tiada kerana segelintir pemimpin parti itu melakukan banyak kesilapan dan kesalahan. Juga terlalu banyak penipuan dan pembohongan sehingga menyebabkan ahli UMNO hilang keyakinan. UMNO menghadapi satu krisis yang sangat tenat. Kemungkinan juga akan berlaku penutupan cawangan UMNO. Ini menunjukkan bahawa rakyat Kelantan solid bersama PN dan PAS kerana parti ini konsisten walaupun tidak menjadi pemimpin. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengingatkan semua ahli parti komponen itu supaya tidak melakukan sabotaj dan menjadi duri dalam daging pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Presiden UMNO itu berkata walaupun ketika ini tiada sebarang laporan rasmi diterima daripada lembaga disiplin parti, namun beliau tidak sama sekali mahu perkara sedemikian terjadi. Katanya setakat ini tiada sebarang laporan rasmi diterima lembaga disiplin parti dan diri saya sendiri. Saya cuma memberi gambaran jika ada sabotaj daripada parti, ia adalah ingatan kepada seluruh ahli. Tapi jika ada laporan itu, kita tidak perlu panggil pun untuk siasatan. Ada bukti yang nyata dalam laman sosial, dalam rakaman video atau audio, kita akan ambil tindakan. Beliau berkata ini adalah terbaik untuk semua ahli menyusun dan menggerakkan jentera pilihan raya serta menarik sokongan bukan sahaja kepada ahli Tegar BN tetapi juga rakan dalam Pakatan Harapan selain meraih dukungan pengundi atas pagar. Ahmad Zaid juga mengingatkan pembangkang supaya tidak bersikap pilih kasih dalam mengulas isu rasuah pada PRN kali ini. Katanya saya mempunyai garis panduan sendiri dan ia berdasarkan Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Jangan menggunakan perkara yang demikian untuk kata kononnya ini rasuah tetapi memberi wang yang baiklah. Angkat sumpah mesti undi parti itu. Tidak pula rasuah jangan jadi duit standard dalam perkara ini. Presiden Gerakan Dominic Lau menafikan dia telah dihalau dari ceramah Perikatan Nasional di Sungai Dua, Pulau Pinang. Lau mendakwa dia tidak berada di sana untuk menyampaikan ucapan pada ceramah itu tetapi untuk bertemu Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Dia berkata pengaturan telah dibuat untuk kedua-dua pemimpin itu mengadakan perbincangan pendek mengenai strategi PRN. Katanya apabila beliau ada waktu, saya tiada kesempatan. Apabila saya ada waktu, beliau pula tidak ada kesempatan. Beliau berkata dia tiba di tapak majlis ceramah Sungai Dua selepas pukul 9 tetapi hari sampai lewat. Katanya beliau tiba di tempat itu sekitar jam 10.30 malam. Kami tidak dapat berjumpa kerana dia terpaksa naik ke pentas. Saya baru pergi itu sahaja kerana objektif tidak dapat dicapai. Ini cerita sebenar keseluruhan kejadian.
Bagaimanapun, Lau berkata dia sempat bercakap dengan Hadi melalui telefon selepas ceramah itu ketika Presiden PAS itu menuju ke Alor-Star Kedah dan berjaya menyelesaikan masalah yang timbul. Katanya, saya katakan bahawa isu ini telah selesai. Saya sebenarnya tidak mahu mengulas isu ini lagi. Kami perlu maju ke depan kerana kami hanya tinggal beberapa hari, 10 hari, kurang 10 hari sebelum pengundian. Lau mengakui gerakan tidak dijemput menyertai majlis ceramah anjuran parti komponen PN itu. Ceramah yang diberi nama Mega PN Best itu turut menampilkan beberapa calon Dewan Himpunan Penyokong PAS termasuk Endutio di Dun Sungai Puyuh. Terdahulu semasa menantikan ketibaan Hadi, pemimpin gerakan itu disambut oleh Naib Presiden PAS, Idris Ahmad yang merupakan antara penceramah pada ceramah tersebut. Bagaimanapun ketika Idris hendak mengiringi Lau ke atas pentas, Setiausaha PAS Pulau Pinang, Izuri Ibrahim menuju ke arahnya dengan tegas memberitahunya yang tidak diundang sila tunggu sini. Ada yang cuba membantah tetapi Izuri membalas, tidak boleh kamu pergi. Idris kemudian diiringi ke pentas manakala Lau sekadar memandang dan mengekalkan senyuman. Sebelum ini Izuri disebut-sebut sebagai calon di Dombaya lepas kerusi yang bakal ditandingi oleh Lau. Apabila hari tiba kemudiannya, pembantu Lau Wendy Subramaniam kedengaran meminta ahli pemuda PAS yang mengiringi kereta Presiden PAS itu untuk memberi laluan bertujuan supaya Lau dapat berjumpa dengan Hadi. Bagaimanapun ahli pemuda PAS menjawab jangan bagi. Hadi kemudian diiringi terus ke pentas meninggalkan Lau. Tidak lama kemudian Presiden Gerakan dan rombongannya meninggalkan majlis berkenaan. Keputusan Lau bertanding di Dombayan lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong PAS Pulau Pinang. Sebelum hari penamaan calon, ahli PAS Bayan Lepas telah mengungkut untuk memboikotnya. Di saat dia seperti dipinggirkan dalam program ceramah di Tasik Gelugor Pulau Pinang, program kempen Presiden Gerakan yang juga calon Perikatan Nasional di Bayan Lepas, Dominic Lau mendapat sokongan bekas Menteri Zuraidah Kamarudin. Menurut rakaman video, bekas Naib Presiden PKR itu dilihat menemani Lau dalam satu kunjungan di pasar. Zuraidah dilihat menyapa penjaja dan pengunjung dalam bahasa Mandarin, namun menerima sambutan hambar. Pada satu ketika, Zuraidah bertanya, "Apa khabar?" kepada penjaja dengan seorang penjaja didengar balas, "Tidak baik." Rakaman itu diakhiri dengan Zuraidah, Lau dan pengurusi gerakan Pulau Pinang, Oh Tong Kio melaungkan PN Best dan beri satu peluang. Keputusan Lau bertanding di Domain lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong PAS Pulau Pinang. Masalah kekurangan dana yang dihadapi calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri kali ini adalah kifarah terhadap perbuatan menganiaya UMNO termasuk membekukan akaun parti itu sebelum ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Nur Jazam Muhammad mendakwa masalah yang dihadapi PN pada PRN yang sedang berlangsung itu juga adalah dosa-dosa politik parti yang mahu menghancurkan UMNO. Dakwanya Presiden Bersatu Tan Sri Media Yassin dan bekas pengurusi PN Tun Mahathir Mohamad sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dengan pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih dan akhirnya berbalik kepada mereka. Beliau berkata semua perbuatan bersatu itu adalah satu kifarah atau hukuman karma kepada Muhyiddin dan parti berkenaan yang sebelum ini menganiaya UMNO. Katanya, akaun UMNO juga pernah dibekukan sebab siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ke atas Presiden UMNO dalam kes Satu Malaysia Development Berhad. Namun, akhirnya memang tiada kaitan UMNO dalam kes berkenaan. UMNO terpaksa berjuang dan berdepan dengan beberapa pilihan raya kecil dengan kantung yang kosong. Namun, pemimpin dan orang UMNO tidak mengeluh sakat. Kita semua harungi semua dugaan itu dengan tabah dan akhirnya dapat juga menang 5 daripada 8 PRK yang diadakan sepanjang 2019 hingga 2020. Jadi sekarang ini biarlah bersatu dan PAS, rasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini. Bersatu pun bukannya ada antara kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN terutamanya calon Bersatu. Isnin lalu, PAS Selangor dilaporkan mengakui pembekuan akaun Bersatu menyumbang kekangan besar kewangan 56 PN yang bertanding di negeri itu pada PRN. Setiausahanya Roslan Syahir Muhammad Syahir dilaporkan berkata, bagaimanapun ia tidak membantutkan semangat gabungan berkenaan walaupun calon menggunakan dana sendiri. Pada 11 April lalu, SPRM dilaporkan memaklumkan bahawa 2 akaun parti Bersatu yang sebelum ini dibekukan disita Suruhanjaya berkenaan. Akaun parti itu disita selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, apabila ada pemimpin PN termasuk daripada PAS dilaporkan mengeluh berikutan ketiadaan dana akibat akaun Bersatu dibekukan, ia mengiyakan selama ini PAS sememangnya mendapat peruntukan serta ditaja Bersatu. Sekian fokus PRN untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.